Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Maisa. Nombor matrik I193041118. Kursus Kaedah Penyelidikan FBI 6013 kumpulan 1. Tajuk kajian saya ialah Kaedah Pelaksanaan Ibadah Zakat dan kesannya terhadap masyarakat Islam di Malaysia. Antara perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah yang pertama, abstrak, kedua, pengenalan, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, suratan kajian, skop dan batasan kajian, metodologi kajian, kepentingan kajian, definisi istilah dan sistematika kajian. Abstrak. Kajian ini mengkaji mengapa masih wujudnya rakyat Malaysia yang berada dalam kesusahan walaupun institusi zakat ini telah lama wujud di Malaysia. Umat Islam sudah pasti mengetahui bahawa zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam, yakni rukun yang ketiga. Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini kerana dengan melaksanakan zakat, ianya dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Dalam situasi ini, institusi zakat merupakan salah satu institusi yang amat penting dan berperanan dalam membantu masyarakat Islam di Malaysia keluar dari dilema kemiskinan. Hasil kajian mendapati kaedah pengagihan zakat oleh institusi zakat ini kurang berkesan kerana data yang diterima oleh sesebuah institusi zakat itu tidak diselidik secara lebih terperinci sebelum zakat itu diagihkan. Kesimpulannya, setiap institusi zakat perlulah lebih berhati-hati dan tegas dalam proses penapisan penerima zakat agar ianya tidak disalurkan kepada golongan yang salah. Kata kunci kaedah pengagihan zakat, kadar kemiskinan dan pengagihan zakat. Seterusnya, pengenalan. Pengkaji akan menyatakan secara terperinci dalam bab ini mengenai latar belakang kajian dan pernyataan masalah berkenaan kajian yang dilaksanakan. Pengkaji juga mendatangkan beberapa persoalan dan objektif kajian serta skop dan batasan dalam bab ini. Selain itu, metodologi kajian juga akan diterangkan dan dibahagikan kepada reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Akhir sekali, pengkaji juga ada menyelitkan kepentingan kajian dan sistematika kajian. Latar belakang kajian. Umat Islam sudah pasti mengetahui bahawa zakat adalah salah satu daripada rukun Islam, yakni rukun yang ketiga. Allah telah mewajibkan ke atas setiap Muslim untuk menunaikan zakat sejak dari lahir lagi. Namun, adakah kita semua sudah mengetahui apakah makna zakat yang sebenar di sisi syarak dan menurut perspektif Islam? Zakat dari segi bahasa adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud suci, berkah dan terpuji. Manakala dari segi istilah pula ialah sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan kerana Allah dengan mengambil sebahagian dari harta dan dikeluarkan berdasarkan aturan bagi golongan tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh syarak. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud ambillah zakat dari sebahagian harta milik, maka dengan zakat itu kamu membersihkan serta mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman jiwa untuk mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita jika kita melaksanakan ibadah zakat, maka kita sudah membersihkan harta dari milik kita sendiri. Walau bagaimanapun, masih ramai dalam kalangan masyarakat yang menganggap bahawa sekiranya mereka mengeluarkan zakat,
harta mereka akan semakin berkurang. Hal ini amatlah bertentangan kerana ibadah zakat ini akan menambahkan rezeki kita walaupun tidak dapat dilihat. Namun Allah sudah menjanjikan rezeki yang bertambah sekiranya kita melaksanakan ibadah zakat ini. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya tidak berasa ragu-ragu untuk melaksanakan zakat. Hal ini kerana ianya sudah dijanjikan oleh Allah kepada setiap Muslim. Justifikasinya, dalam setiap rezeki yang kita perolehi, sudah pasti adanya rezeki orang lain. Malah, jika kita melaksanakan ibadah zakat ini, kita dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan apa yang mereka ingini bagi memastikan rutin harian mereka dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, pernyataan masalah. Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini kerana dengan melaksanakan zakat, ianya dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Dalam situasi ini, institusi zakat merupakan salah satu institusi yang amat penting dan berperanan dalam membantu masyarakat Islam di Malaysia keluar dari dilema kemiskinan. Malangnya dalam situasi ini, setelah dikaji, sebenarnya masih ramai lagi masyarakat Islam yang kurang berkemampuan dan miskin dalam menjalani kehidupan seharian. Perkara ini amat bertentangan dengan tujuan dan konsep sebenar zakat itu diagihkan. Aspek dalam pemilihan penerima zakat juga perlulah dititik beratkan agar zakat ini dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukannya. Jika kita menyalurkannya kepada golongan yang salah, maka masyarakat yang berada dalam kemiskinan tidak akan dapat menjalani kehidupan seharian secara normal seperti orang lain. Tambahan pula, berdasarkan data yang telah dikumpul, terdapat 8.4% peningkatan kadar kemiskinan pada tahun 2020 berbanding 5.6% yang direkodkan pada 2019. Hal ini berlaku kerana peningkatan harga barang yang semakin tinggi dari masa ke masa. Kadar kemiskinan ini bukan sahaja dilihat dari aspek pendapatan, malah ianya juga dilihat dari aspek kesusahan mendapatkan bantuan untuk kesihatan, pendidikan dan kemudahan akses. Aspek-aspek ini penting bagi setiap masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Oleh kerana itu, kajian secara terperinci akan dilaksanakan dalam mengenal pasti kaedah yang lebih berkesan dalam membantu masyarakat Islam keluar dari kadar kemiskinan melalui institusi zakat. Misalnya, menyelidik secara lebih terperinci mengenai latar belakang isi rumah penerima zakat. Selain itu, meletakkan syarat yang lebih ketat agar zakat ini tidak disalurkan kepada individu yang salah dan menyebabkan kadar kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan hingga ke akhirnya. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengkaji mengapa masih wujudnya rakyat Malaysia yang berada dalam kesusahan walaupun institusi zakat ini telah lama wujud di Malaysia. Yang kedua, mengkaji dengan lebih teliti apakah hukum sebenar jika zakat ini disalurkan kepada golongan yang salah. Yang ketiga, mencadangkan beberapa inisiatif lain yang boleh diguna pakai oleh institusi zakat dan lebih berkesan terhadap taraf kehidupan rakyat. Yang seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, walaupun institusi zakat ini telah wujud di Malaysia telah lama, namun mengapa masih ramai rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan miskin? Yang kedua, apakah hukum sekiranya zakat itu disalurkan kepada golongan yang tidak sepatutnya menerima zakat tersebut? Dan yang ketiga, adakah data pendapatan isi rumah yang diperoleh itu sahih ataupun tidak? Yang seterusnya, sorotan kajian.
Ini merupakan salah satu rumusan surutan yang saya buat daripada 20 surutan yang saya baca. Okey. Sebuah kajian yang ditulis oleh M. Fajrul Mubarak AF yang bertajuk Penyalahgunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam di Fakulti Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengurusan zakat produktif, bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahik terhadap bantuan zakat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat. Metodologi kajian ini berbentuk kajian kualitatif. Sampel yang digunakan ialah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Goa. Kaedah analisis data ialah pendekatan yuridis, sosiologis dan syar'i. Hasil kajian apabila zakat disalahgunakan, maka tujuan utama zakat diberikan akan kurang berkesan. Skop dan batasan kajian. Skop dan batasan isu kajian. Kajian ini mengenai salah satu bab dalam ilmu fiqh, iaitu fiqh muamalat. Walau bagaimanapun, fokus pengkaji dalam kajian ini ialah keberkesanan pengagihan zakat yang dilakukan oleh institusi-institusi zakat di Malaysia terhadap masyarakat yang beragama Islam. Terdapat beberapa skop yang telah ditetapkan oleh pengkaji dalam kajian ini. Antaranya ialah mengenai bagaimana kaedah pelaksanaan pengagihan zakat di sesebuah institusi itu dilaksanakan. Seterusnya, faktor yang menyebabkan masih ramai golongan susah dan tidak berkemampuan walaupun telah banyak institusi zakat yang telah diwujudkan di negara ini. Secara keseluruhannya, kajian ini akan dilakukan secara kajian lapangan. Hal ini bagi membolehkan data yang akan diperolehi selepas kajian dilaksanakan akan menjadi lebih teliti dan berkesan. Skop dan batasan responden. Pengkaji juga telah meletakkan batasan bagi menentukan responden yang akan membantu pelaksanaan kajian ini. Responden dalam kajian merupakan responden bertujuan. Hal ini kerana responden jenis ini memiliki maklumat dan data yang diperlukan oleh pengkaji dengan lebih tepat. Menurut Sugiono, responden jenis ini adalah satu langkah pemilihan dan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Bahkan responden juga dipilih dari kalangan pengasas ataupun pengarah di institusi zakat yang akan dikaji. Metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang dipilih oleh pengkaji bagi menyiapkan kajian ini ialah kualitatif. Kaedah ini lebih sesuai digunakan bagi kajian ini kerana data yang diperolehi lebih tepat, luas dan terperinci. Kaedah yang digunakan ini mampu memberikan makna dan kefahaman yang lebih mendalam terhadap kajian ini. Yang seterusnya, kaedah pengumpulan data. Pengkaji menggunakan 3 kaedah pengumpulan data dalam kajian ini. 3 kaedah tersebut digunakan bagi mengumpulkan data-data primer dan sekunder. Kaedah yang pertama ialah kaedah analisis data. Kajian ini menggunakan kaedah analisis dokumen yang terdiri daripada beberapa artikel, jurnal ilmiah dan turut serta merujuk laporan untuk mengambil maklumat data yang terdahulu sebagai bahan rujukan bagi membuat pengumpulan data yang lebih tepat dan teliti. Kaedah yang kedua ialah kaedah temu bual. Kaedah ini digunakan dalam kajian ini bagi mengumpulkan data yang tidak dapat diperolehi daripada analisis dokumen.
Pengkaji juga mendapati apabila menggunakan kaedah ini, data yang diperolehi lebih tepat dan terperinci serta tidak terbatas dengan sesuatu batasan. Dalam kaedah ini, pengkaji menggunakan tumbuh-bual berbentuk separa berstruktur, iaitu mencampurkan antara tumbuh-bual berstruktur dan tidak berstruktur. Kaedah yang ketiga ialah kaedah pemerhatian. Kaedah melalui pemerhatian ini digunakan untuk melihat dan mengkaji situasi keadaan sebenar dengan lebih jelas. Contohnya pandangan masyarakat beragama Islam serta pandangan dalam kalangan pengasas institusi zakat itu sendiri. Kaedah analisis data. Dalam kajian ini, kita dapat simpulkan bahawa pengkaji akan memperoleh satu analisis yang boleh diguna pakai melalui penyelidikan yang digunakan. Kaedah ini juga dapat dikumpulkan melalui pemprosesan data yang dilakukan secara langsung atau manual serta menggunakan media sosial bagi memastikan sasaran yang ditetapkan dapat menjawab persoalan yang diajukan. Setelah para responden selesai memberikan ataupun menyediakan hujah mereka secara sistematik, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam perisian statistik yang sedia ada digunakan. Pengkaji dapat merekodkan kesemua data tersebut dengan sempurna serta dapat mengklarifikasikan kajian tersebut mengikut tema ataupun kehendak yang dipanggil sebagai analisis tematik. Kepentingan kajian. Pengkaji menganggap kajian ini sangat penting kerana kajian yang sudah ada kebanyakannya menyentuh mengenai kesan dan langkah pengagihan zakat. Pengkaji menjumpai banyak jurnal ataupun tesis yang membahaskan mengenai kesan ibadah zakat ini kepada penduduk Malaysia. Namun tidak ada yang mengkaji mengapa masih ramai di kalangan rakyat Malaysia itu sendiri masih berada dalam kemiskinan. Justru itu, pengkaji mengambil peluang ini untuk mengisi lompong yang belum lagi dipenuhkan oleh pengkaji lain. Berpandukan objektif kajian dalam kajian ini, pengkaji akan menyimpulkan jawapan yang pastinya dapat merungkai segala persoalan yang berkaitan kajian ini. Definisi istilah. Yang pertama, definisi kaedah. Kaedah cara ataupun peraturan membuat sesuatu, terutamanya yang bersistem atau yang biasa. Mengajar, cara mengajar berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kamus Dewan edisi keempat. Yang kedua, definisi pelaksanaan. Hasil daripada melaksanakan, mengerjakan, menyelesaikan sesuatu rancangan, tugas dan sebagainya. Meninjau rancangan Malaysia ketiga. Kamus Dewan edisi keempat. Definisi zakat. Rukun Islam yang keempat yang mewajibkan seorang Islam mengeluarkan sebahagian daripada hartanya kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Fitrah, badan zakat yang wajib dibayar oleh tiap-tiap orang Islam setahun sekali pada bulan Ramadan sehingga sebelum sembahyang hari raya puasa. Harta zakat yang diwajibkan ke atas harta benda iaitu emas, perak, wang simpanan, ternakan, tanaman dan perniagaan yang cukup nisab dan haul. Pendapatan zakat yang diwajibkan ke atas pendapatan seseorang pada kadar 2.5% setelah cukup nisab dan haulnya. Rikas, zakat yang dikenakan ke atas harta terpendam termasuk bahan galian. Berzakat, membayar, memberi zakat, menzakatkan, mengeluarkan zakat bagi harta dan sebagainya. Hartanya. Kamus Dewan edisi keempat. Sistematika kajian.
Secara ringkasnya, kajian ini terdiri daripada 5 bab penting yang dibahagikan oleh pengkaji bagi memastikan isi ataupun data dapat disusun dengan baik dan mudah difahami. Pada bab pertama, pengkaji menyatakan tentang bahagian pendahuluan iaitu mengenai pengenalan, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop dan batasan kajian. Metodologi kajian yang terdiri daripada reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data, kepentingan kajian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika kajian. Pada bab kedua, pengkaji akan merungkaikan objektif dan persoalan pertama iaitu mengkaji mengapa masih wujudnya rakyat Malaysia yang berada dalam kesusahan walaupun institusi zakat ini telah lama wujud di Malaysia. Bagi mendapatkan data ini, pengkaji akan menggunakan kaedah temu bual yang berbentuk separa berstruktur. Pada bab ketiga pula akan membincangkan mengenai persoalan dan objektif kedua iaitu mengkaji dengan lebih teliti apakah hukum sebenar jika zakat tersebut disalurkan kepada golongan yang salah. Data bagi menjawab persoalan dan objektif ini akan didapatkan melalui kaedah temu bual yang berbentuk separuh berstruktur dan dari analisis dokumen. Pada bab keempat pula, pengkaji secara khusus akan menyentuh dan menghuraikan persoalan dan objektif ketiga iaitu mencadangkan beberapa inisiatif lain yang boleh diguna pakai oleh institusi zakat dan lebih berkesan terhadap taraf kehidupan rakyat. Bagi menghuraikan persoalan dan objektif ini, pengkaji akan menggunakan data yang akan diperolehi melalui pemerhatian yang dilakukan di kawasan kajian dijalankan. Pengkaji mengakhiri kajian ini dengan rumusan kajian. Dalam bab ini, pengkaji akan merumuskan kajian secara keseluruhan tentang data yang terdapat dalam bab 2, 3 dan 4. Namun begitu, pengkaji hanya menyebutkan secara ringkas dan mengambil data-data penting dari setiap bab berikut. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.